Saya suka kalau kita melihat benda ni fundamentalis dan progresif. Saya rasa orang PAS tidak melihat saya sebagai ejen UMNO dan UMNO tidak melihat saya sebagai orang PAS, dan PKR juga demikian dan DAP juga demikian. Saya tidak fikir NGO Islam mewakili untuk berbuat cerita bohong. Dia kata saya mencerca Imam Nawawi, mencerca Imam Ghazali, mencerca sembahyang hajat. Ini serius. Dasar menghalang manusia bercakap agama melainkan kena ambil tauliah ni ialah berdasar yang seperti ini memang tidak Islamik. Tiba-tiba tak itu boleh, ini tak boleh. Kita ada media, kita ada apa, semua orang boleh menulis dan bercakap. Saya rasa saya mengaitkan perkara ni kerana pada saya tidak masuk akal untuk bagaimana nak tangkap saya yang kerana hanya nak tahan kerana tak ada tauliah. Bawa berpuluh-puluh anggota polis yang begitu banyak, dan kemudian dipahamkan 30 lebih anggota JAIS yang masuk dengan cara yang begitu dahsyat. Bila masuk dan bawa saya ke balai, dan pada peringkat awalnya mereka ingin menggari saya. Tapi oleh kerana rundingan dengan Wabi Syahri Sungit dan Wabi Zuraidah dan juga lawyers yang ada, kemudian saya keluar dan saya minta supaya dua wabi ini minta supaya saya pergi dengan kenderaan persendirian. Mereka akan iringi saya. Pun tak dibenarkan, mesti naik van JAIS. Dah sampai ke sana, tiba-tiba tak ada penyiasatan yang dibuat. Hanya suruh ambil nama dan alamat, kemudian berikutnya suruh pergi pada hari berikutnya pukul 9 ke Mahkamah Rendah. Pergi ke Mahkamah Rendah pula, tidak ada siapa yang menunggu di sana. Tak ada sehingga berjam-jam. Lawyers terpaksa berbagai-bagai, sedangkan seluruh negara memberi tumpuan pada kes itu. Berbagai-bagai badan guaman, berbagai-bagai ahli politik yang hadir, persatuan-persatuan, parti-parti politik. Tunggu, sepatutnya kes ini mesti cepat mereka kendalikan. Tak ada siapa. Lawyer ke sana sini bertanya di mana kes ni, siapa pun tak tahu. Sampailah pukul 1, kemudian baru dibagi tahu bahawasanya belum ada penyiasatan dan belum ada pertuduhan. Tapi jika benar tidak ada penyiasatan dan pertuduhan, mengapa satu gerakan yang begitu besar seperti itu boleh dibuat? Jadi apa motif yang tak nampak? Ini yang menghairankan saya. Apakah yang mereka nak? Adakah mereka hanya sekadar kerana barangkali saya memberi pandangan? Saya tidak tahu, kerana saya tahu saya memberi pandangan kepada semua pihak. Mungkin ada banyak pihak juga yang terasa saya pernah mengkritik mereka. Tak kira parti politik dan tidak kira pihak-pihak agama. Tetapi saya tak tahu siapa, saya tidak mahu sebutlah kan, yang begitu dahsyat dengan rancangan yang seperti ini. Mungkin kerana setengah pihak saya kurang selesa. Ustaz, saya ada musuh dengan, mungkin ada pihak yang tak selesa dengan Ustaz di JAIS. Saya tidak melancarkan permusuhan dalam arti kata bermusuh secara individu. Saya rasa semua pihak, sama ada PAS ataupun UMNO ataupun DAP, PKR, atau mereka ni walaupun pihak-pihak otoriti agama, walaupun saya selalu memberi pandangan, mengkritik proses pengadilan dan proses pengendalian aset-aset agama, tetapi saya rasa bila berjumpa secara peribadi, saya rasa saya dekat dengan mereka, saya bersembang, saya bercakap. Ustaz menjadi sasaran sebab orang yang dilihat sebagai progresif di Malaysia ni masih ada yang ramai lagi kan, bukan Ustaz, tapi Ustaz yang menjadi sasaran sehingga ditangkap tengah mengajar ni. Ya, ini satu perkara yang itu ya menjadi persoalan kan. Saya tak tahu, mungkin kerana setengah pihak menganggap kerana mungkin ramai orang bercakap tentang progresif juga di Malaysia ni. Barangkali suara saya mungkin agak kedengaran kot. Barangkali setengah pihak terasa bahawasanya adanya menyentuh mereka. Barangkali. Tapi pihak mana yang tidak senang Ustaz? Selama Ustaz menjadi mufti dan sebelum Ustaz menjadi mufti, adakah terdapat suara-suara orang kata daripada JAIS sendiri yang cuba menghalang daripada Ustaz itu bergiat dalam? Saya melihat adanya surat yang dikeluarkan oleh pihak JAIS menyatakan semasa saya menjadi mufti, semua mufti adalah dibenarkan untuk berceramah di negeri Selangor kecuali Mufti Perlis. Pada bila tu? Ketika saya menjadi mufti. Okey. Pada mulanya. Ya, ketika jadi mufti, saya tidak tahu bila surat itu dikeluarkan, tapi surat itu ditunjukkan kepada saya. Tapi saya tidak ambil pusing kerana saya lihat bahawasanya
ya mungkin setengah pihak tidak puas hati, dan rakyat Malaysia pun tahu saya ada pandangan tentang jangan mengintip, ya, pandangan yang membabitkan operasi pejabat agama, aset ke mana perginya pengurusan wang zakat yang banyak, ada pandangan saya tentang masalah nama Allah, ada pandangan saya tentang masalah wanita di mahkamah, kes-kes yang tertangguh yang menyentuh sebahagian pihak, tapi saya tak tahu begitu agresif tindakannya. Surat tu daripada Jais kepada siapa Ustaz? Makluman kepada mereka-mereka yang ingin memanggil penceramah. Tapi selama tu Ustaz masih boleh berceramah di Selangor? Selama itu saya berceramah saja di Selangor kerana saya dijemput. Saya tentu tak boleh masuk mana-mana masjid di Selangor jika saya tidak dijemput. Bila saya dijemput, saya pergi. Dalam kes yang terbaru ini, tertangkap saya bukan di masjid. Saya sedang bercakap dalam rumah. Tapi saya juga nak bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan pengajaran agama? Pengajaran agama yang dilarang oleh pihak Jais itu apa? Apakah jika satu jamaah tabligh masuk ke masjid kata suruh semayang, dia pun tak ada tauliah juga saya tengok. Tapi dia tidak ditangkap. Orang jobat tepi jalan pun cakap makan ubat kena bismillah, itu pun agama dia tak tangkap. Penceramah motivasi juga bercakap tentang kena semayang, kena apa, nak periksa, mereka tak ditangkap, itu pun agama juga. Saya tengok cikgu-cikgu di sekolah nasihatkan budak-budak dalam negeri Selangor dan sebagainya, anak-anak kena beralik semayang, itu pun agama juga. Adakah semua cikgu kena mengambil tauliah kerana mereka di Selangor? Pensyarah-pensyarah universiti di Selangor, adakah mereka semua kena ambil tauliah kerana mereka berceramah agama di Selangor? Apa yang dimaksudkan syarahan agama? Jadi maksudnya konspirasi dah ada ustaz ni sudah lama berlaku daripada ustaz jadi mufti lagi, yang dia keluarkan surat, itu maksudnya Ustaz Saya tak boleh assumption. Ya, itu satu andaian mungkin, tetapi seakan-akan macam saya tidak mau tuduh sesiapa, tetapi saya tentu tidak. Kalau dia datang 3 orang suruh saya berhenti majlis, saya kata itu prosedur biasa lah. Tapi kalau datang dengan berpuluh polis, dan kereta saya itu diiringi polis depan dan belakang bagaikan tangkapan Nordin Maktop, saya ingat memang ini sebuah dahsyat. So, ini adakah disebabkan orang kata perbezaan aliran? Contohnya orang yang belajar agama, contohnya di Jordan mungkin berbeza dengan yang belajar di Mesir, yang di Mesir mungkin berbeza dengan yang belajar di Madinah. Kalau ia membabitkan soal perbezaan aliran, ia sangat duka cita. Bagaimana ketika dunia sedang memperkatakan tentang pencambahan pemikiran, perbezaan pandangan, kebebasan bersuara, tiba-tiba kelompok agama mengambil tindakan kepada orang hanya berbeza pandangan. Agamakah itu? Perbezaan pandangan dianggap sebagai mengancam mereka. Perbezaan pandangan jika dianggap mengancam hanya kelompok yang rakuskan kuasa saja. Mana-mana pemerintah yang melarang rakyat berbeza pandangan dengannya ialah pemerintah yang rakus kuasa. Dan bagaimana orang agama yang melarang orang lain untuk berbeza pandangan dengannya ialah pihak yang rakus kepada kuasa. Ini adalah satu perkara yang menjijikkan dalam agenda hidup manusia jika sekiranya dia melarang orang untuk berbeza pandangan dengannya. Sedangkan agama mengajar tentang perbezaan pandangan. Agama berapa banyak aliran dalam Islam, tak pernah kita kata Imam Ahmad, Imam Malik sesat, orang tak kata. Walaupun orang tu mungkin dia menghormati, terpengaruh dengan mazhab tertentu, tapi dia tak kata. Yang keterbukaan yang Ustaz lihat sekarang ni.